Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada Cik Zainal selaku Timbalan Pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadan Perdana, Kuantan Pahang, Darul Makmur. Tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Apa khabar tuan-tuan? Ibu-ibu sihat? Sihat ke? Duduk tempat redup, jangan tidur. Kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang berada dalam majlis ilmu, majlis sambutan ambang Ramadan. Kita nak cerita supaya kita rasa lebih bersedia untuk menyambut kedatangan Ramadan. Ini adalah menyahut kepada saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa di antara kita yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, maka diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang lepas. Itu yang pertama. Yang keduanya, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh para salafus saleh. Orang-orang alim termasuk para sahabat ridwanullah alaihim menanti kehadiran bulan Ramadan, kerana kedatangan Ramadan dia bukan sekadar mengajak manusia menahan makan dan minum, tetapi mengajar manusia erti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang syarat dengan keampunan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa hamba-hambanya yang mukhlisin. Bulan di mana sesiapa yang berpuasa keluar daripada bulan Ramadan, Allah beri keampunan segala dosa-dosa dia, keluar daripada bulan puasa seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam bulan puasa ini juga Allah Subhanahu wa taala telah sembunyikan satu malam, dinamakan malam Lailatul Qadar, yang tidak diberikan kepada mana-mana umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi hadiah yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1001 keistimewaan bulan Ramadan. Di antara keistimewaan yang paling agung di bulan Ramadan ialah kerana Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran Al-Karim. Sehingga sekumpulan ulama, segelintir ulama berpendapat dan saya setuju dengan pendapat ini. Kemuliaan bulan Ramadan itu bukan kerana puasanya, bukan kerana qiyamul lail, bukan kerana sedekah, bukan kerana menahan diri daripada hawa nafsu. Bukan itu yang menjadikan keistimewaan bulan Ramadan, atau menjadikan bulan Ramadan ini istimewa bukan kerana lapar dan dahaga. Yang menjadikan bulan Ramadan ini istimewa kerana Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Maksud pertama kali turun Al-Quran pada bulan Ramadan. Dari situ ulama mengambil satu kesimpulan bahawa jangankan bulan dimuliakan kerana Al-Quran, ataupun bulan itu dimuliakan kerana Al-Quran, bahkan siapa sahaja
yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah dengan Al-Quran. Al-Quran Allah simpan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1001 rahsia kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Kita lihat ayat Al-Quran yang Tuhan sajikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, kalau kita nak faham solat, kita kena baca banyak ayat dalam Al-Quran. Kena baca banyak surah, baru kita faham solat. Kalau kita nak faham zakat, kena baca banyak ayat dalam Al-Quran, baru kita akan faham zakat. Kalau kita nak faham haji, kena baca beberapa surah, beberapa ayat, baru kita akan faham persoalan haji. Tapi persoalan puasa, Allah susun daripada ayat 183 sampai ayat 187. Baca Al-Quran sampai surah Al-Baqarah ini, sampai dekat ayat 183, kita baca 183, 184, 185, 186, 187. Berapa ayat? 5 ayat. Dalam 5 ayat ini Allah cerita habis mengenai puasa. Allah cerita habis mengenai puasa. Jadi puasa ini Allah himpunkan dalam 5 ayat. Tak perlu cari di surah lain. Ada dalam surah Al-Baqarah mula dengan ayat 183 sampai ayat 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kita ambil 2 ayat ini dulu. Allah berfirman daripada ayat 183, 184, wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana puasa ini pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Perkataan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sad ya alif mim. Siyam, puasa, yang membawa maksud menahan mulut daripada makan dan minum. Ada lagi satu perkataan dalam Al-Quran yang merujuk kepada puasa. Saum. Sad waw mim. Saum. Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku telah bernazar berpuasa dari tidak bercakap kerana Ar-Rahman, kata Maryam alaiha assalam, bonda kepada Nabi Isa alaihi salam. So ada 2 perkataan. Ibu ayah, perhatikan bersama saya betul-betul supaya kita dapat faham apa yang dimaksudkan dengan siyam, apa yang dimaksudkan dengan saum. Siyam, menahan mulut daripada makan dan minum. Saum, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kan? Siyam, menahan mulut daripada makan dan minum. Saum, menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan senang aja. Kalau saya dalam tanyalah ustaz, orang tanya saya soalan. Hari ni saya tanya pula soalan kepada tuan-tuan. Mana cik tuan-tuan? Asyik tuan-tuan tanya soalan kat saya pula lah sekali-sekali tanya soalan pada jemaah. Antara 2 tadi, siyam dan saum. Antara siyam dan saum. Siyam menahan mulut daripada makan dan minum. Saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Antara 2 itu, tuan-tuan rasa mana yang Allah lebih suka?
Ayo. Ya cepat Bu. Antara dua itu mana yang lebih Tuhan suka? Saum. Semua orang boleh tahan mulut daripada makan dan minum, tapi tak semua orang boleh tahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kan Nabi SAW beritahu, kam min sa'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai orang berpuasa, puasa itu tidak banyak mendatangkan manfaat untuk dia, melainkan lapar dan dahaga. Iya. Lagi susah tahan mulut daripada makan dan lagi susah tahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah berbanding menahan mulut daripada makan dan minum. Zaman Nabi Maryam, zaman Maryam alaihi salam, zaman nabi-nabi terdahulu atau syariat sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada puasa yang namanya puasa tidak bercakap dengan orang. Syariat disyariatkan supaya berpuasa tidak berbicara dengan siapa-siapa. Habis kalau nak beli barang, guna bahasa isyarat. Tapi nasib baik, hukum itu sudah dinasakh, tidak dibawa masuk dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bawa masuk dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kak Jah pergi pasar Ramadan, nak beli apa balik? Nak kacang lebih, macam cakap bahasa isyarat. Alhamdulillah, syariat puasa tidak bercakap sudah dinasakh. Jangan pula tiba-tiba dia nak berpuasa. Saya puasa besok saya nak berpuasa puasa Maryam, boleh tak bang? Dia tanya kat suami dia. Puasa Maryam, puasa apa? Puasa tidak bercakap. Kalau saya lah isteri saya tanya, saya akan setuju. Biar dia puasa tak bercakap sehari. Aman dunia. Iya, satu hari perempuan dia bercakap 14,000 patah perkataan. Anda dah buat kajian, tak payahlah. Ada. Wih, banyaknya ustaz. Iya. Macam mana boleh bercakap tak berhenti? Saya pun tak faham. Baru start enjin kereta, keluar rumah, dia dah start cakap. Bang, lori banyak-banyak ni nak pergi mana? Manalah saya tahu. Saya bukan tokey lori. Nampak truk askar lalu. Dia kata, askar ni nak pergi mana ni? Manalah saya tahu. Semua dia nak tanya. Jadi orang perempuan ni suka bercakap. Tak apalah, memang kelebihan dia bercakap. Tapi nak beritahu, Allah Subhanahu wa taala telah menasahkan hukum puasa tidak bercakap. Kita kembali balik. Kutiba alaikumusiyam. Jadi tahun ini puasa saya ustaz, puasa kami, saya nak berjanji bahawa saya nak berpuasa tahan mulut daripada makan dan minum. Dalam masa yang sama saya nak tahan mulut daripada berbicara perkara yang Tuhan tidak suka. Pas satu. Keduanya Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimah hujung sekali, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Kamu beroleh takwa. Jadi Allah mahukan melalui puasa ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertingkatkan takwa mereka. Mempertingkatkan takwa. Takwa ini apa? Ada sekali saya pergi satu masjid, saya duduk kat belakang, ada ustaz tu ceramah. Ustaz tu kata, takwa ni tuan-tuan senang aja. Saya pun kata, senang? Apa dia? Takwa ni maksudnya takut bini tua. Saya pun tak tahu ustaz tu jumpa mana. Maksud takwa itu takut bini tua. Takwa ini seperti mana Saidina Ali pernah ditanya. Tuan-tuan cuba lihat betul-betul. Teliti Saidina Ali sebut ni sangat cantik. Ada sahabat tanya kat Saidina Ali, iaitu menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saidina Ali. Orang tanya, ya Amirul Mukminin, ma makna takwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Tanya kat Saidina Ali. Apa makna takwa?
Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadhammanu arba'ata asya'. Takwa itu tersimpul pada 4 rukun utama. Pertama sekali, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Yang kedua, wal qana'atu bil qalil, bersyukur kepada Allah biarpun pemberian Allah itu sedikit. Qana'ah, rasa cukup, syukur. Yang ketiga, wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Kalau ada 4 ni maklum, maka sahlah orang itu ada takwa. Takut kepada Allah. Campaklah kat mana pun, dia ada rasa takut kepada Allah. Yang orang kata dalam bahasa orang putih disebut God conscious. Dhamirun aiqadhathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Dia takut pada Tuhan, dia bukan cakap, dia bukan ungkap, tapi dia feel, dia rasa. Kena rasa. Sebab itu sahabat-sahabat dulu, termasuk Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, lihatlah sikap mereka, watak mereka. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bagaimana bergementar jiwa dan raga mereka. Kulit-kulit sembadan menggigil. So ini ciri-ciri takut kepada Tuhan. Al-khawfu minal jalil, rasa takut. Cuma dalam Islam ni kita kena tahu, ada orang mengkritik orang Islam. Orang Islam ni dia sikit-sikit suruh takut, sikit-sikit suruh takut. Tengok agama kami, suruh sayang. Dia kata agama mereka mengajak kasih sayang. Agama Islam mengajak orang takut. Ya ke tuan-tuan? Takut dalam Islam bukan takut yang menjauh. Takut dalam Islam, takut yang mendekat. Lain kan? Takut yang kita semakin lari, takut yang semakin dekat. Takut kepada Allah, dia bukan takut yang menjauhkan diri. Takut kepada Allah, dia takut yang mendekatkan diri kepada Allah. Betul kan? Kita tahu dekat lorong tu atau dekat kona tu ada singa. Kita akan elak, kita akan lari. Tapi kalau kita tahu kita berjalan satu jalan yang betul, sampai ke destinasi kita akan dapat merasakan kehadiran Allah, kewujudan Allah. Mesti kita perlu berusaha ke arah tersebut. So sebab itu dalam Islam, takut kepada Allah, takut yang mendekat, bukan takut yang menjauh. Al-khawf, dia sentiasa rasa. Dalam doa dia rasa, dalam solat dia rasa, dalam sujud dia rasa. Dia dapat merasakan kehadiran, dekatnya dia dengan Tuhan. Dia dapat rasa, feel. Penting. Baru kita rasa sesuatu ibadat yang kita buat tu, kita rasa ada nilai, ada perasaan yang ingin buat. Jadi cuma kalau nak tahu takut yang mendekat dengan takut yang menjauh, kita tengok ibadat kita tuan-tuan. Kalau kita rajin ibadat, rajin beribadat, tekun dalam ibadat, khusyuk dalam ibadat, dia dah dapat rasa bagaimana ibadat itu takut dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali al-khaufu minal jalil. Bulan puasa, bulan orang takut pada Tuhan, automatik ada takut. Berbeza dengan bulan lain. Sebab itu bulan puasa kita akan confirm nampak masjid surau kita penuh. Betul tak? Betul kan? Sebab dia sudah ada rasa takut. Iya, bulan puasa nampak ramai takut. Yalah ustaz, bulan puasa syaitan semua dah belenggu, dia kata. Dia jawab, syaitan dah kena rantai ustaz, jadi kami bebas bergerak, kami bebas nak beribadat. Balik-balik salahkan syaitan. Semua dah salahkan syaitan. Syaitan yang paling besar adalah syaitan yang ada dalam diri manusia, iaitu perasaan dia sendiri. Musuh dia ada dalam diri dia sendiri. Ada dalam diri sendiri. Kita kena mohon berlindung daripada Allah, syaitan yang ada kat luar dan syaitan yang ada dalam diri manusia.
Iya, ada kalanya syaitan pun tak sejahat manusia. Jadi bulan puasa, bulan syaitan dibelenggu betul. Tetapi masih juga ada berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku bulan puasa. Kan idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah ughliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Ini kan hadis. Bila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syaitan-syaitan itu dibelenggu, dirantai. Saya ada pengalaman. Pengalaman saya, pada tahun 2017, 18, di masjid saya ada motor hilang. Bulan puasa atau hari bulan puasa, motor hilang di masjid. Bila masih hilang, bukan solat subuh, bukan solat zuhur, bukan solat asar, solat maghrib. Sebab masjid buat majlis buka puasa. Ada 300 orang datang buka puasa, datang buka puasa kat masjid. Kita tengok lepas motor tu hilang, lepas kita terima aduan motor hilang, kita tengok kat CCTV, kita tengok budak yang datang tu, yang ambil curi motor tu, dia datang masjid, dia pergi kat kemah buka puasa, dia buka puasa dekat kemah tu, bila di kamat, azan kamat, bila kamat, dia masuk dalam ruang solat, dia solat. Selesai solat, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia cepat-cepat keluar. Cepat-cepat keluar, dia tolak motor tu pergi ke tepi taman, dia adjust handle tu, dia boleh buat turun lah motor tu. Bukan motor besar pun, motor EX5 je. Yang paling sedih tu, motor yang hilang tu, motor yang dicuri tu, motor saya. Saya nazir masjid tu, kira pengurusi masjid tu lah. Dia kata apa barang, pengurusi punya motor pun aku boleh sapu lah. Halal. Halalkan aja lah. Tak baloi nak tuntut dekat akhirat. Kalau budak tu datang jumpa saya, Datuk, minta kata, ni motor siapa ni? Saya nak boleh tak? Saya katanya untuk apa? Saya nak kerja cari rezeki. Saya kata ambil lah. Saya siap boleh bagi geran lagi kalau dia minta. Tak mahal pun untuk. Kalau nak tolak balik dekat kedai motor dapatlah 1,500 macam tu. Dia silap budak tu. Tak tahu macam mana. Tapi bila cakap macam tu dengan kawan-kawan, dia kata, alah ustaz, budak-budak tu bukan nak pakai motor tu untuk cari rezeki. Dia nak buat lumba. Sebab motor X5 ni memang budak-budak suka buat lumba. Ya ke? Ha? Macam mana Pak Long tahu? Pak Long pun ada. Betul kan? Bulan puasa. Di syaitan itu dibelenggu, betul. Tapi kenapa orang curi motor? Kenapa saya sepak terajang isi? Kenapa ada pergaduhan? Kenapa ada orang mencuri? Jadi syaitan itu ada dalam diri manusia. Yang 11 bulan dia dah asuh. So masih kekal lagi watak tabiat. So bulan puasa, bulan kita nak riliskan. Kita nak fokus. Kita tak mau ada apa-apa perkara yang mengganggu gugat. Terutamanya untuk fokus merasakan dekat dengan Tuhan. God conscious tadi. Pertama. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil. Rasa syukur dengan pemberian Tuhan. Biarpun sikit, tak apa. Ramai yang tak jadi bersyukur kerana dia suka tengok apa orang lain ada, dia tak tengok apa yang dia ada. Betul kan? Kalau tuan-tuan tengok apa orang lain ada sampai ke sudah kita tak akan bersyukur. Percayalah cakap saya. Lihat apa yang kita ada. Lihat apa yang kita ada. Dan kita ni pula ada satu ajaran bahawa kalau bersyukur bertambah. Apa yang bertambah tu maklum? Iyalah ustaz, kalau maklum ada RM10, maklum bersyukur, jadi RM20. Bila masa? RM10 simpan aja, besok jadi RM20 tak? Yang Tuhan sebut bertambah itu bukan pada rezeki, bukan pada kuantiti, tetapi pada kualiti.
Kalau semua orang fikir secara kalkulatif, secara kira-kira, ada RM1 bersyukur, jadilah dia RM2 Ustaz, tak jadi. Ada RM1 bersyukur, saya tahu macam mana nak gunakan RM1 tu. Ke jalan mana saya nak guna RM1? Itu yang paling mustahak. Yang perlu kita faham, syukur itu seperti mana Imam Ghazali sebut, menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Gunakan nikmat Allah pada jalan Allah suka. Baru tandanya syukur. Ya, kalau kita duk fikir-fikir ni, bertambahlah. Kalau aku bersyukur bertambah. Maklum ada suami yang soleh, betul tak? Suami yang baik, bersyukur, bertambah tak? Haru biru. Saya ada isteri yang soleha, saya bersyukur, tak bertambah pun. Itu Ustaz takut, saya jawab. Ada yang menjawab pula tu. Bukan itu, kita nak bersyukur, ya Allah terima kasih bagi isteri yang baik, ya Allah terima kasih bagi suami yang baik, ya Allah. Jadi semakin baik suami itu, jadi semakin baik isteri itu. Tapi kalau kita fikir, tengok orang lain tu ada 2 isteri, dia duk cemburu, dia tak bersyukur yang dia ada tu, tak sudah. Kita mesti rasa grateful apa yang kita ada. Kita rasa sangat berharga apa yang Tuhan beri pada saya. Tuan-tuan, kadang-kadang nanti kita buka puasa kan, katakan masjid sediakan buka puasa untuk 350 orang. Pada hari itu yang datang 353 orang, 3 orang lebih. Betul tak? 350 dapat, 3 orang tak dapat. Apa perasaan 3 orang ni? Kita akan cakap apa? Allah, tak ada rezeki lah dia. Kita akan cakap apa? Tak ada rezeki. Salah. Dia tak dapat, itu adalah rezeki dia. Yang dapat itulah rezeki dia. Tak ada istilah tak ada rezeki, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan faham tak ada rezeki? Orang lain dapat, kita tak dapat. Orang lain dapat, dia ada rezeki. Orang lain tak dapat, tak ada rezeki. Salah, tuan-tuan. Yang tak dapat itu rezeki dia. Yang dapat itu rezeki dia. Maksud itulah namanya pembahagian Tuhan. Yang tak dapat itu mesti dilihat sebagai rezeki juga. Halo, boleh faham tak? Tak ada faham? Maklum kan saya bantai cakap Tamil baru tahu. Betul kan? Kita melihat apa yang saya dapat, rezeki saya. Tak dapat, ini rezeki saya Ustaz. Tak dapat, tak apa, ini rezeki saya tak dapat. Tak dapat pun ada bentuk rezeki juga. Baru datang rasa syukur tak bagi. Ini rezeki saya, tak apa, alhamdulillah. Baru datang rasa syukur. Kalau semua kena dapat baru bersyukur, bahaya. Sampai ke sudah kita takkan dapat merasakan apa itu syukur. Sebab ada masa orang dapat, ada masa akan tiba masa kita tak dapat. Jangan sentiasa rasa kita akan dapat. Betul tak? Ada juga masa-masa yang kita pernah rasa tak dapat. Masa kita rasa tak dapat, apa kita rasa? Kita tak ada rezeki, orang ada rezeki. Salah. Bila kita rasa kita tak dapat, itulah rezeki saya tak dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah ulama cuba memahamkan kita supaya kita tidak ada rasa terkilan dengan ketetapan Tuhan. Dan tidak ada perkataan yang keluar, tidak ada lintasan hati yang boleh dilihat Tuhan kau ni tak bersyukur ke, apa lagi yang kau nak? Kita ni tuan-tuan, kalau solat kita, zakat kita, amal soleh kita ni, dengan apa yang Tuhan bagi ni tak berbaloi tuan-tuan. Apa sangat kita dah buat. Cuma itulah kadang-kadang fikir buat kerja dakwah sana sikit, tolong orang sana sikit, tolong orang sikit, dapatlah menampung. Buatlah baik, cuba buat baik. Kalau dengan buat baik tu dapat menampung amal-amal soleh, pun dah kira bersyukur. Jadi keduanya ialah bersyukur. Bulan puasa, bulan kita bersyukur. Sebab orang lain dapat, kita tak dapat. Bulan puasa, kalau kita membeli belah, mengajar kita erti, sabar dalam membeli belah. Jangan melakukan pembaziran. Ada kawan buat kajian, banyak mana
makanan yang dibuang oleh umat Islam di bulan puasa. Kalau sampah yang plastik hitam kan, bukan geng plastik hitam, sampah tu, kalau pagi orang kutip sampah tu dekat rumah orang Islam ni, pagi kutip sampah, katakan sampah tu berat dia 10 kilo, 4 kilo makanan. Percaya atau tidak? Nasi, cendol, apa balik yang beli semalam, kan? Kuih lopis, apa lagi? Kuih tiaw. Tak habis makan. Kita pergi bazar Ramadan, kita nak beli makanan. Bila sebelum nak buka puasa, semua nampak sedap, semua nak dibeli. Betul kan? Saya pun lalui juga benda-benda tu kadang-kadang bila bawa anak-anak. Nak tubar, nak nibah, nak tubar, nak nibah. Nak buka puasa apa je kita makan pun. Sebab kejap lagi kita kena fikir kita nak tarawih tu. Bukan makan tidur. Kejap lagi nak tarawih. Iya. Mulalah rasa iman baca panjang. Iman baca pendek je. Dia dah berat perut dah. Cendol ada, ketupat ada, kuah kacang ada, apa lagi? Sate ada. Dah kembung perut. Sebu perut. Nak tarawih macam mana? Sebab itu dalam Islam ni, dia ajar kita syukur. Maksudnya nak berbuka puasa, kita rasakan supaya bulan puasa ini, bulan kita insaf sama-sama, merasakan orang susah. Kita pun rasakan susah sama. Makan buah kurma 3 biji, minum air yang tidak disentuh api, minum air manis ke air sirap ke apa, minumlah tuan-tuan. Minum, lepas tu makan ringan. Ataupun nak solat, afdalnya solat dulu. Kadang-kadang, ialah orang kita dia nak berkemas, senang sikit. Dia makan sikit, pergi solat, balik, lepas tu nak makan lagi. Ada orang melihat, susah. Jadi, dia jalan sekali je lah. Ada kat masjid, dia bawa buka puasa, makan siap-siap, solat maghrib, duduk masjid, baca Quran, tunggu maghrib, tunggu isyak, tarawih, kemudian witir, balik, more balik. Ada buat macam tu. Ada juga yang makan dulu, buka puasa sikit, makan kurma, minum air, solat maghrib, lepas tu baru makan. Pun ada juga terpulang lah. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, Nabi makan kurma 3 biji, Nabi solat dulu, kemudian baru Nabi makan. Makan roti, makan benda-benda yang simple-simple. Tak ada macam kita belasah biryani. Tak belasah biryani, puding raja pulau. Apa lagi tu? Yang sedap tu opo. Opo pula. Ni masakan-masakan di Pahang yang pekan popular. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, so bulan puasa, bulan untuk mengajar kita syukur dan tidak membazir. Kita raya sehari, tapi kita punya preparation, kata Mak Saleh tu, kita punya persiapan tu, ya Allah, sekarang dah mula rasa nak raya dah. Dah cakap dah ni, raya tahun ni boleh balik kampung tak? Raya baju tak tempah lagi lah. Ambil lagi tak tempah. Dia cerita bab raya, cerita bab raya, baju raya, kuih raya. Kan? Dia tak cerita dah, bulan puasa dah ni Allahu Akbar, dapat tak tarawih kat masjid. Masjid kita berapa rakaat Dia nampak persiapan orang. Imanan wahtisaban. Dia nak puasa dengan penuh keimanan sebab kerinduan dia dengan kehadiran bulan Ramadan. Yang kedua syukur. Yang ketiga wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. So bulan Ramadan, bulan untuk memberi masa yang secukupnya untuk baca Al-Quran. Masa yang secukupnya untuk baca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, bulan Ramadan stop kelas-kelas pengajian. Habis Imam Syafi'i buat apa Ustaz? Imam Syafi'i akan fokus baca Al-Quran. Sebab itu ulama-ulama dulu boleh khatam sampai 40 kali, 30 kali, 20 kali. Kita kena tanya balik lah, aku berapa kali? Tuan-tuan, senang aja. Setahun ni khatam. Setiap seorang kita ni berjanji kita nak khatam. Kita berjanji kita nak khatam. Allah, susah. Susah apanya? Senang aja. Saya bagi kaedah mudah je Pak Long. Sebelum subuh 2 muka surat, kan kita dah
sahur kan, sahur kita nak solat subuh kan. Jadi 2 muka surat aja. Kalau saya punya baca, 1 muka surat 2 minit setengah. Saya bagilah Pak Long 1 muka surat 5 minit ataupun kita 4 minit lah, 4 minit. 2 muka surat 8 minit. Sebelum subuh 2 muka surat habis. Lepas subuh jangan keluar masjid. Ambil Quran tu, baca lagi 2 muka surat. Pap, simpan, siap-siap balik rumah, siap-siap pergi kerja. Sebelum Zuhur kita ada masa. Sebab sebelum ni kita habis masa dengan lepak, makan. Memanglah makan ni salah satu benda yang rutin dalam hidup. Sebelum subuh 2 muka surat, setelah subuh 2 muka surat. Sebelum Zuhur 2 muka surat, sesudah Zuhur 2 muka surat. Sebelum Asar 2 muka surat, sesudah Asar 2 muka surat. Sebelum Maghrib kita kan nak buku puasa dah. Dah siap, kita bajet dah masa. Sebelum Maghrib 2 muka surat, sesudah Maghrib 2 muka surat. Sebelum Isyak 2 muka surat, sesudah Isyak 2 muka surat. Satu hari ada 5 waktu solat. 5 kali 4 5 kali 4 20. 1 juzuk. Dapat 1 juzuk satu hari. Simple aja. Tanpa rasa beban. Sebab kalau kita duduk kita nak baca 1 juzuk, mungkin kita rasa lama sangat. So kita santai-santai. Sebelum subuh 2 muka surat, kalau rajin 3 muka surat, kita cuba adjust di celah-celah waktu kita nak tunggu masuk solat. Waktu solat. Iya, senang. Pengalaman saya mula-mula belajar Quran ni, bulan puasa, di antara perkara yang memberi satu cabaran untuk saya, tuan-tuan. 1990, saya pernah cerita dalam banyak forum ataupun dalam ceramah-ceramah, tapi saya nak cerita juga kat sini. Saya masuk Islam 1990, saya masuk Januari, Mac, April. Januari, Februari, Mac, April. 1990, April puasa. Macam kita sekarang lah, April kita akan puasa. So saya masuk Islam Januari, Februari, Mac. 3 bulan tu saya belajar Al-Quran. Saya pernah cerita saya belajar Quran daripada budak umur 7 tahun. Sebab saya pergi masjid, saya nak belajar Quran dengan imam. Imam kata saya baca boleh, mengajar saya tak pandai. Habis saya tanya, siapa nak ajar saya Quran, Mam? Imam kata, cuba Farid pergi tengok dekat ujung kampung kita ada satu surau Idris nama dia. Kat sana ada imam buka kelas mengaji. Pergi mengaji kat sana. Bagi tahu dekat imam. Saya pun kayu basikal 1 kilometer lebih. Pergi jumpa imam kat situ nak mengaji Quran. Imam tu kata, minta maaf anak murid saya dah ramai. Saya tak boleh terima anak murid lagi dah. Saya kata, kesianilah saya, Mam. Saya nak belajar sangat ni. Oh, dia kata minta maaf, tak boleh. Dia tengok atas bawah, lepas tu dia reject saya. Dia tak nak terima saya sebagai anak murid. Agaknya dia kata, ni lidah dah tebal lah ni, susah nak ajar. Ni sangka buruk saya dekat imam tu lah masa tu, tuan-tuan. Saya kata, imam saya duduk ujung je saya nak belajar. Dia kata, tak boleh. Sampai ke sudah imam tu tak nak ajar saya. Saya pun keluar daripada masjid tu. Saya balik rumah, dalam 2 hari macam tu, saya mengalami kemurungan. Kemurungan saya ialah siapalah nak ajar aku Quran. Aku ni nak belajar sangat Quran ni. Nak belajar sangat Quran. Allah hantar budak umur 7 tahun lalu depan rumah mak saya. Budak tu bawa Quran lah, macam ni yang budak tu bawa Quran. Saya kata, saya nampak adik tu, saya panggil adik. Adik pergi mana ni? Nak balik rumah, bang. Balik rumah. Daripada mana? Mengaji Quran. Mengaji Quran. Saya tengok masjid jauh, surau jauh. Kat sini mana ada masjid surau? Masjid surau jauh. Awak mengaji kat siapa? Saya mengaji kat rumah Haji Wahab. Haji Wahab? Saya dah mula confused dah. Yang saya ingat, yang boleh ajar Quran, imam kat masjid. Dia lah pandai baca Quran. Ataupun ustaz. Ini macam mana pula Haji Wahab pun mengajar? Lepas tu baru saya tahu ada pak-pak haji, mak-mak hajah mengajar mengaji. Saya kata, adik pandai dah baca Quran? Nak habis dah. Dia kata, weh, laju, budak kecil lagi dia nak habis. Macam mana nak buat ni? Nak habis dah. Dek, abang nak minta tolong boleh? Ini tengah bercakap ni dengan budak dekat depan rumah, halaman rumah ni. Ya bang, nak tolong macam mana?
Ajar abang mengaji? Dia tengok macam ni. Dia terkesima, kata orang. Dia terkejut. Ajar abang mengaji? Yalah dik, abang dah besar macam ni tak pandai mengaji? Yalah, tengok saya 18, dia 7 tahun. Memang saya nampak budak tu kecil lah masa tu. Nampak kecil je. Saya kata, betul dik, abang tak pandai mengaji. Tak apa bang, nanti saya tanya mak saya. Saya tak berani janjilah bang, saya akan tanya mak saya, dia kata. Betul juga. Tapi dik, abang tak pernah nampak pun awak lalu depan ni, biasa abang duduk sini tak pernah nampak pun. Oh, hari ni nak cepat nak main bola bang, dia kata. Tengok, kalau Allah nak tolong, kalau kita jujur, kita ikhlas, Allah tolong kita sampai depan pintu rumah. Allah akan hantar bantuan sampai depan pintu rumah. Tapi kita kena jujur lah, kita kena betul. Macam ni banyak berlaku dalam hidup saya. Allah hantar depan rumah, Farid, nah. Saya pun fikir mula-mula, macam mana kau nak belajar dengan umur budak 7 tahun? Saya kata, tak apalah, asalkan dia boleh mengajar sudah. Besok saya tunggu dengan penuh pengharapan. Budak tu lalu, dia kata, bang, ya, macam mana dik? Boleh tak? Boleh bang, mak saya kata boleh. Alhamdulillah. Tapi abang tak boleh baca Quran. Abang kena mula mukadam dulu. Mukadam pun mukadam lah. Saya pun beli mukadam. Ulang kaji dengan dia setiap hari. Dia ajar saya. Melainkan Sabtu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia akan mengajar saya. An, in, on. Dekat rumah mak angkat saya lah dia ajar. An, in, on. Ban, bin, bon. Tan, tin, ton. Saya tengok tok guru saya kecil, ingus meleleh kan. Saya kata tak apalah kan. Hingus pun hingus lah kan. Nampak comok pun tak apa. Asalkan dia nak mengajar saya. Dia jujur, tiap-tiap hari dia mengajar. Dia ajar saya setengah jam, saya ulang kaji 3 jam. Itu normal. Sebab saya nak cepat pandai. Saya nak cepat dapat. 3 bulan saya dah boleh baca Quran dah. Tapi tuan-tuan lihat Allah punya aturan. Allah bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu apa pada saya? Yang namanya hikmah, kita tak akan nampak pada masa tu. Kalau sesuatu berlaku, kita akan cakap, sabar, ada hikmah kan? Hikmah ni kita tak akan nampak pada masa kita diuji atau kita ditimpa sesuatu. Hikmah ni kena tunggu baru kita nampak. Iya, hikmah ni tak akan dapat immediately. Hikmah ni benda yang kita kena sabar, lihat dengan mata hati baru Tuhan akan tunjuk. Okey. Patutlah. Allahu Akbar. Kita yang gelojoh selama ni rupanya. Tuhan ada perancangan lebih baik. Kita yang tak sabar. Allah nak bagi tahu mesej pada saya senang. Farid, guru Quran kau bukan imam masjid tu. Bukan imam surau tu, bukan ustaz kat sekolah tu, bukan. Engkau kan baru masuk Islam. Engkau kan macam bayi yang baru lahir. Engkau kan suci lagi. Aku hantar budak yang umur 7 tahun, tak ada dosa, budak suci juga, untuk mengajar Quran yang suci. Betul tak? Ya, itu yang saya faham. Kalau tuan-tuan nampak ada benda lain, kongsilah. Jadi saya nampak, betul. Budak tu tak berdosa 7 tahun. Yang ni Quran pula kalamullah suci. Kita pula baru masuk Islam, bersih. Sekarang tak tahulah apa color dah tuan-tuan. Jadi Allah nak gabungkan semua tu, 3 bulan boleh baca Quran. Ya. Budak tu tak adalah pula bagi bila suruh ajar Quran, dia tak ada pula. Bang, saya ada package bang. Ngaji Quran ni. Seminggu kalau 3 kali, package dia lain. Kalau seminggu 4 kali, package lain. Seminggu 5 kali, package dia lain bang. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Saya pun tak ada benda saya nak bagi. Saya tak ada kerja masa tu. Saya nak bagi apa? Hikmah budak tu mengajar saya mengaji. Ditinggalkan main bola, mengajar saya mengaji. Hari ini dia jadi software engineer. Tahun 2-3 tahun lepas, dia beli rumah dekat Bandar Baru Bangi. Harga rumah dia beli 2.7 juta. Dia telefon saya, Abang Farid datanglah rumah nak ajar baca doa. Saya sampai sebiasa communicate dengan budak tu, nama dia Fairuz.
Pergi jumpa, saya nak salam, saya nak salam, cium tok guru pertama saya. Dia kata, mana boleh. Abang Farid tok guru saya sekarang. Dia cium tangan saya. Lepas tu balik. So the beautiful of the creation of Allah. Allah punya susun atur tu, cara Tuhan susun. Miracle tu. Sebab tu kita kena sabar. Itu pertama. So dah 3 bulan belajar Quran ni, pergilah masjid bulan puasa. Kan Januari, Februari, Mac, April. April bulan puasa. Puasa saya yang pertama. Puasa saya yang pertama. Pergi masjid. Mak angkat saya kata, Mat angkat saya panggil saya Mat. Mat, nanti ikut abah ikut mak pergi solat tarawih. Baik mak, saya kata. Saya pergi tarawih. Pergi tarawih 20 rakaat. Solat without miss 20 rakaat. Tapi lajulah imamnya. Iya, laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Oh, 20 rakaat. 40 minit tak cukup. Tak setengah jam 40 minit habis dah. Ya, dengan witir, dengan tahlil, dengan doa selamat komplit. Rupanya itulah Imam Haji Wahab. Itulah Haji Wahab. Lepas tu baru saya, oh itulah Haji Wahab lah. Jadi tuan-tuan, so saya pun pergi masjid. Pergi masjid. Solat tarawih kat masjid. Lepas solat tarawih ada more. Wah, lepas tarawih ada more pula. Makan more, kuih koci ada, kan, pulut kuning, cecap apa, makan dengan gendang ayam kampung ada. Orang kampung pun murah. Masak-masak bawa makan kat masjid. So lepas solat, lepas makan apa semua, more tu nak keluar, tengok dalam masjid ada orang lagi duduk buat bulatan-bulatan. Saya kata, kenapa lagi ada orang dalam masjid? Kan selawat tarawih dah habis. Saya pun pergi dekat tengok, dia tengah baca Quran. Wah, saya kata tengah baca Quran, kita pun dah pandai baca Quran. Consider boleh baca dah lah. Nak jadi qari masuk tilawah tak boleh, tapi boleh dah baca. Saya pun memberanikan diri, saya pergi ambil Quran, saya nak masuk kumpulan yang baca Quran. Saya bawa Quran, saya pegang. Saya berdirilah kat sana. Saya tak tahu nak cakap apa. Abang yang jadi ketua tu, dia tengok saya, dia kata, ada apa ni? Bang, saya nak join sekali boleh tak? Ini kumpulan, saya nak join sekali baca Quran boleh tak? Ayat saya nak join sekali baca Quran boleh tak? Abang tu kata, ini tadarus. Tadarus tu bahasa Arab. Masa tu saya pun tak tahu, jadi saya anggukkan aja lah, punya tadarus. Rupanya tadarus lain, baca Quran lain. Ini tadarus. Yelah bang, saya nak join tadarus boleh tak bang? Kau dah pandai baca Quran belum? Dia tahulah saya ni mu'alaf, dia tahulah. Tengok kita pakai kain pun tak berapa nak kemas. Boleh baca? Dah boleh baca bang. Boleh baca duduk. Dia kata, duduk. Oi. Cara interview tu kalah PTD tuan-tuan. Dia punya interview tu, duduk. Saya pun duduk. Saya pun peganglah Quran. Tunggu pusingan. Baca. Sampai kat saya. Baca dia tu. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa hey, dia kata. Merangkak-rangkak baca rupanya. Tadi kata pandai baca. Kalau macam ni tahun depan pun tak khatam. Dah tak payah. Satu ayat pun tak habis tau. Dah kena sergah dengan abang yang jadi ketua tadarus tu. Sebab itu baru saya tahu. Kita tadarus mula-mula ramai, kemudian tak ada orang. Ketua dia lah ni garang sangat ni. Bukan masjid ni, masjid tempat lain. Ya, malam pertama kalau tak percaya tengok tadarus berapa ramai. Betul tak? Tak nak ngaku tuan-tuan ni.
Iyakan ajalah. Kita sama-sama lalui, tak ada benda yang kita tak lalui. Jadi dia kata, dah tak payah baca. Saya pun dia sergah tu, jadi seram sejuk saya tuan-tuan. Iya, darah tu hilang kejap kena sergah. Dah tak payah baca. Bila dah kata tak payah baca, kena sergah depan orang yang dekat 10 orang ni, jadi malulah juga saya kan. Saya pun ambil Quran, saya undur slow-slow, tak tahu nak gimana. Dunia nampak gelap gulita. Nak gimana. Nampak tangga masjid, pergi duduk kat tangga masjid. Duduk tangga masjid tuan-tuan, saya duduk muka surat yang saya buka tadi tu tak tutup lagi, betul tak? Macam ni jalan, macam orang kena sampuk. Sampai dekat tangga masjid. Duduk kat tangga masjid, saya tengok langit tuan-tuan, saya tak boleh tahan saya punya sebab. Menitik-nitik air mata saya keluar. Saya mengadu pada Allah, saya kata, wahai Tuhan, kau mudahkanlah untuk aku baca Quran. Sukar pula rasa untuk lalui suasana yang macam ni. Aku nak sangat baca Quran. Menangis-nangis saya, menitik-nitik air mata, kena air mata saya kena Quran. Itulah kadang-kadang saya tengok anak-anak murid saya tak pandai baca Quran, saya kata, oh, patutnya menangislah, mengadu pada Tuhan. Berapa ramai di antara kita yang tak pandai baca Quran, mengadu pada Tuhan. Pernah tak kita menangis kerana tak pandai baca Quran? Kalau rugi dunia ni macam-macam titisan air mata keluar. Tapi pernah tak satu hari kita kata, ya Allah, kenapa sampai sekarang aku tak pandai baca Quran? Menitis-nitis air mata dia. Sedih sebab tak pandai baca Quran. So saya terimalah cabaran tu. Tahun berikut tu saya pergi. Ini bulan puasa berlaku tau. Ini cerita berlaku pada bulan puasa. Saya ambil itu sebagai satu cabaran. Saya nak bagi tahu saya masuk, saya nak belajar. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Ini saya janji pada diri saya. Malam tu doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Beberapa bulan selepas bulan puasa Syawal, saya dapat tawaran belajar kat Kelantan. Institut Dakwah Islamiah Perkim Kelantan. Saya pergi duduk kat Kelantan, saya belajar. Masa itulah saya cari guru Quran. Di situ saya belajar sungguh-sungguh lagi. Ya. Tahun depan ada lagi bulan puasa. Bulan puasa saya balik kampung. Berpuasa di kampung, berbuka puasa, pergilah tarawih kat masjid. Masjid yang sama. Tarawih 20 rakaat. Selesai tarawih, moreh, nak balik, tengok ada lagi kumpulan tadarus tu. Kita pun pergilah ambil Quran. Kali ni cakap betul dah. Sahabat-sahabat, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lama tak nampak, pergi mana? Dia masih nak interview. Pergi Kelantan belajar bang. Oh, patut lama tak nampak. Bang, saya nak tadarus boleh? Kali ni cakap betul dah. Tadarus. Tadarus boleh? Boleh. Dah pandai baca belum? Boleh bang. Jangan mengangkat-angkat macam tahun lepas. Itu tak lepas, diingat lagi. Saya pun duduklah buka Quran. Dia baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kata bang. Ketua tadi lah dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kata bang. Kenapa? Bukan a'u. Kita sebut a baru a'u. A'udzubillah. Kalau a'u itu kucing mengawan bang. Kita pula bagi tuan-tuan. Tahun lepas kau bukan main lagi kau gertak, kau belasah saya. Oh, ya. Ya bang, kalau au tak betul, kena sebut a'u. Betul. Pendek bang kata. Au. Pun a'u. Udah a'u 10 minit. Dah betulkan a'u je. Baru dia tahu betapa susahnya belajar Quran. Bukan asal bunyi aja baca Quran. You kena cari guru baca. Kena talaki. Senang ya tuan-tuan. Berapa ramai di antara kita dah semak baca surah Al-Fatihah. Simple aja. Semak, last sekali saya semak baca surah Fatihah bila? Surah Fatihah rukun. Salah surah Fatihah, kena cek balik solat kita. Kan kita ada imam, berapa orang imam? Imam-imam kita bagus-bagus. Imam, boleh tak imam semak surah Fatihah saya imam? Pernah tak kita semak? Last kali kita semak bila? Saya khatam dah Ustaz. Bila? 69. Tahun 69 dia khatam. Sampai sekarang dia pakai. Last kali semak baca Quran dengan siapa? Saya belajar Quran dekat Malaysia. Bila pergi ke Jordan, bila saya belajar Quran di Jordan, saya kena marah lagi dengan Arab. Sebab Arab punya lahjah dengan kita punya lahjah dah tak sama. Sama belajar dengan saya Dr. Asmadi. Salah seorang timbalan CEO tu yang duduk.
Salah satu timbalan CEO di MUIP, Dr. Asmadi, sama belajar dengan saya di Jordan. Pergi ngaji pula dengan Pak Syekh Arab dekat Jordan. Alamin sebulan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan bukan saja dekat sebulan belajar. Alamin. Kita belajar dulu, lagi tekan, lagi dalam, lagi sedap bunyi dia, lagi tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak kasih tekan lagi. Tapi Alhamdulillah sekarang rata-rata kita ramai dah. Imam-imam kita dah betul bacaan mereka. Dulu memang susah. Alamin. Nak betulkan saja 1 bulan. Iya. Masuk Arab tu marah pula Syekh Arab Mahmud Abdul Qadir Idris. Dr. Asmadi pun kenal. Bila kita baca Quran kan kita mengot-mengot mulut sebab kita guru kita ajar. Dulu macam itulah dia nak suruh kita betul. Untuk guru kita betul. Dia nak suruh kita betulkan mulut, kedudukan mulut tu. Iya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Arab kata kenapa mulut kau macam tu? Sama jugalah baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Arab tanya, kenapa? Kenapa? Limaza? Nak jawab apa? Dia baca simple aja Arab baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Simple. Sebut ringan, sebut layyin. Lembut sebut. Tak ada kepayahan. Sebab itu kalau setiap hari tuan-tuan baca Quran dengan rajin, insya-Allah semua lancar. Kalau lancar surah Al-Baqarah, lancarlah surah-surah yang lain. Ini saya sebut pengalaman saya sebab Quran diturunkan bulan Ramadan. Tuan-tuan ambillah peluang keemasan ini di bulan Ramadan, baca Quran. Dengan kelaparan perut, dengan ibadat kita, dengan doa yang mustajab, minta dengan Tuhan. Biar lancar hendaknya sebutan-sebutan huruf ni. Mata kita, telinga kita, akal kita, fokus kita mesti pada Quran masa kita baca. Kalau melayang memang tak nampak. Saya baca qala, mata saya dah sampai dekat ayat kalimah yang ketiga, baru laju baca. Setiap hari baca, dia tak berubah. Dia macam itulah Quran. Tak berubah. Jadi bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, Allah bagi kita masa yang cukup supaya kita baca Quran. Bagi mereka yang masih lagi tak berapa lancar, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk melancarkan bacaan. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Dengan keberkatan bulan Ramadan ini. Memang mula-mula berpeluh, hari pertama berpeluh, hari kedua berpeluh, seminggu berpeluh nak baca. Wa idh qala rabbuka lil malaika Surahallahul Azim. Tak jadi bang. Tak jadi. Ini experience saya. Daripada zero umur 18 tahun saya belajar Al-Quran. Sampai saya dah nanti jadi hakim tilawah peringkat kebangsaan. 6 tahun, 7 tahun saya jadi hakim tilawah peringkat kebangsaan. Sampailah saya pergi Jordan dan balik. Sekarang masih lagi jadi hakim beberapa negeri. Tapi tak macam dululah sebab saya ada komitmen kerja yang banyak. Tapi saya sudah cukup pengalaman itu mengajar saya, memberi saya satu pendedahan, satu pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Bermula dengan budak belajar Quran daripada budak umur 7 tahun. Ni nak beritahu, tak jadi hakim pun tak apa. Tapi kita nak pandai baca Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Bulan puasa, bulan yang syarat dengan amalan. Kalaulah bulan puasa ni, tengok amalan kita ni dengan amalan sunatnya, dengan solat sunat qabliyah, ba'diyah, dengan solat fardunya, dengan baca Qurannya, dengan doanya, dengan solat sunat tarawihnya, dengan solat sunat witirnya. Masya Allah. Kalaulah kita copy paste bulan puasa di bulan Syawal, hebat tak hebat? Dan juga 11 bulan lagi. Hebat atau tidak? Hebat.
Tapi kalau tak dapat 100% macam bulan Ramadan, kita dapat bawa 50% pun okey dah tuan-tuan. Tapi bulan Syawal habis. Habis bulan Syawal. Punyalah dia balas dendam. Sebulan puasa tak boleh makan. Nah, dia balas balik. Bulan puasa pergi timbang berat cantik. Ujung bulan tu, dah 25 hari kita puasa Pak Ji. Kita pergi timbang berat, cek kolesterol, cek gula, cek itu, cek ini. Doktor kata cantik pakcik kekalkan macam ni ya. Kekal apa? Syawal dah belasah dah. Ya. So, bulan puasa ni, sebab Nabi sebut, sumu tasihhu, berpuasa dan sehatlah. Nabi sebut puasa dan sehat. Jadi bulan puasa ni banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Mudah-mudahan kedatangan bulan puasa tahun ini membawa 1001 rahmat, membawa 1001 peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan kita memahirkan dan mengkhatam Al-Quran, bulan kita berbanyakkan solat sunat, bulan yang walaupun sunat, pahala dia seperti wajib. Yang sunat, yang wajib itu digandakan 70 kali ganda pahalanya. Kemudian siapa-siapa yang berdoa di bulan Ramadan, doanya mustajab. Allah tak kata tidak pada orang yang berpuasa bila berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku tanya mengenai Aku, wahai Muhammad, Aku hampir. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ada 14 kali yas'alunaka sa'ala, yas'alunaka. Setiap kali yas'alunaka qul, sa'alaka qul, mesti ada qul. Semua ada qul. Satu-satunya tempat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah membicarakan perihal puasa, bila cerita mengenai doa, apabila hamba Aku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, Aku hampir. Katakan tak ada. Agak rumit nak faham, tapi dengar je tuan-tuan. Katakan itu tak ada, kul itu tak ada. Kalau ikut wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib, kul tak ada. Sebab apa kul tak ada? Allah nak beritahu bulan puasa, doa yang kau minta tu very speed, laju Tuhan kabulkan. Sampai tak ada kul. Kul itu macam ada delay sikit lah. Bahasa Allah beritahu, nak pantas Tuhan kabulkan permintaan. Imarahkan masjid di bulan Ramadan, i'tikafnya, perbanyakkan masa di masjid, banyakkan selawat, banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Mudah-mudahan keluar kita daripada bulan Ramadan, kita berjaya beroleh ketakwaan, keampunan, rahmat dan keluasan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya kira cukup setakat itu. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, ada peluang dan juga ruang untuk berkongsi ilmu bersama tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap, saya mohon jutaan kemaafan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah. Rabbana yassir lana umurana ولا تعسر علينا يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.